Dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang saya baca di media ni berkenaan dengan pengumuman PM bagai menyempurnakan impian. Ini satu tajuk yang menarik saya nak kupaskan kepada kawan-kawan, dan di dalamnya dia berkata lega puas pengumuman rancangan bantuan pemulih yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Ia nyata bantuan tanda prihatin kerajaan kepada keresahan rakyat. Nah, COVID-19 bukan kesalahan kerajaan, namun kerajaan prihatin sentiasa mencari jalan membantu rakyat. Tiada salah rakyat ingin bergantung dengan kerajaan, kerana kerajaan adalah abahku, bukan bosku atau tokeku. Tiada lagi larangan rakyat dengan bergantung dengan kerajaan bantuan yang benar-benar membela rakyat, bukan hanya RM30 seperti satu sindiran kepada rakyat yang memerlukan. Okey. Pencerahan saya berkenaan dengan isu ini yang membuat kenyataan ini adalah setiausaha politik, iaitu Pesuruhjaya PAS Perak. So, saya sebagai rakyat, kenyataan saya kepada pemimpin PAS yang nak mengatakan isu seperti ini. Pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri semalam itu, ini adalah satu tanggungjawab. Dan harus dia buat kerana kerajaan yang memerintah harus memberi bantuan kepada rakyat bila rakyat dalam kesusahan. Tetapi harus diingatkan juga, kenyataan yang dikeluarkan ataupun pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri, rata-rata rakyat tidak berpuas hati. Kenapa hal ini terjadi? Bukan rakyat lega, tetapi rakyat tidak berpuas hati. Karena bantuan yang diumumkan itu sebenarnya pada rakyat bukan inginkan duit itu. Yang rakyat inginkan adalah bagaimana kerajaan yang ada hari ini membendungkan masalah ini supaya keadaan kembali pulih, baru rakyat boleh buat kerja, rakyat boleh buat bisnis. Ini yang rakyat mahu. Bantuan yang seperti ini rakyat tak tengok. 500 nak tunggu berbulan-bulan, tak ada gunanya. Itu yang dapat 500, yang dapat 300. Macam mana? Kamu orang yang mengampu-ngampu, kamu orang yang jadi pemimpin, itu makan gaji berpuluh-puluh ribu. Termasuk pucuk pimpinan kamu yang tertinggi PAS. Menjadi duta besar bertaraf menteri, makan gaji buta tau. Kamu setiausaha politik, saya tak tahu kamu gaji berapa. Tapi tidak mungkin gaji kamu RM800. Rakyat dapat 500 tau. Itu yang dapat. Yang mempunyai keluarga lah, apalah, bagai-bagai pencerita. Itu ada yang dapat 300, ada yang dapat 200. Dalam keadaan hari ini, seperti ini. Jika kamu nak kata juga, ini kerajaan abahku, tolong cermin diri sendiri dulu. Ini kerajaan bukan abahku punya. Ini kerajaan rakyat. PAS kalau nak mengampu, pemimpin-pemimpin PAS kalau nak mengampu, nak buat kenyataan, tunggu pilihan raya nanti. Jangan hari ini nak mengampu jawatan, menjadi usaha politik, nak mengampu banyak-banyak, cerita, jadi sewel. Ini kenyataan saya sebagai rakyat, untuk tidak perlu PAS nak lebih-lebih bercakap isu rakyat ni, kalau tidak tahu nak membantu rakyat. Yang diumumkan Perdana Menteri itu, kalau hari ini dia umum, besok terus rakyat dapat, tidak tahu. Kamu orang tiap bulan tidak perlu kemana-mana, pergi cucuk dekat dinding tu ada duit. Rakyat nak dapat 500, 300, 200 yang diumumkan itu. Ingat, dia umum hari ini, besok dapat. Dalam 2-3 hari rakyat nak makan apa? Ini kerajaan bukan kehendak mandat rakyat. Jadi kamu orang seolah-olah kerajaan ini kerajaan surga yang terbentuknya dengan orang yang bukan daripada hasil undi rakyat. Seperti itu. Jadi harus fikir, ini kerajaan
pimpinan yang ada itu hasilnya daripada undi rakyat. Jadi pemimpin jangan menipu rakyat, jangan membohong rakyat, jangan berjanji dengan rakyat. Kamu nak cerita juga tentang isu 30 ringgit. Kalau saya pergi tanya rakyat hari ini, kalau pemimpin pas pergi tanya rakyat hari ini, rakyat nak 30 ringgit, tetapi keadaan seperti di waktu PHS memerintah. Rakyat mau atau tak? Atau kamu bagi ke rakyat hari ini 1.000, tapi keadaan yang ada hari ini, rakyat mau atau tak? Orang yang selalu menyebut 30 ringgit ini, pada saya, ini adalah manusia yang tidak suka bekerja, pemalas, penipu, penyamun. Orang yang nak 30 ringgit nih, orang yang selalu mempertikaikan 30 ringgit nih, adalah orang yang betul-betul pemalas. Suka makan hasil lende, suka merompak duit rakyat, suka menipu duit rakyat. Inilah orang yang membuatkan cerita tentang RM 30 ringgit nih. Kalau orang yang nak bekerja, orang yang pandai mencari duit, orang yang boleh berniaga, mereka tidak pertikaikan 30 ringgit. Malah mereka bersyukur yang penting adalah kerajaan itu stabil. Apa yang berlaku hari ini? Kau bagi rakyat 1.000 pun rakyat tidak berpuas hati. Buat apa 1.000? Kerja tak ada, rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, bil air nak kena bayar, makan nak makan. Belum lagi bil kos-kos lain. Kamu orang merompak duit negara sesuka hati. Ini yang kamu orang kata terbaik. Rakyat puas hati, lega. Cermin diri dulu. Nak bercakap tak apa ke mana. Lepas tu nak pergi cerita pula kilang ni. Ni saya baca ni kenyataan dia tentang kilang ni. Bayangkan dia kata, berapa ramai pekerja kilang yang bergaji seadanya untuk menyuap nasi dan telur ke dalam mulut anak dan isteri. Bagaimana lagi mereka ingin menyuap nasi buat anak isteri yang menanti. Saya akur, ia mengusik hati keras saya untuk simpati. Akhirnya saya faham, kilang dibuka bukan. Lihat ni dia kata, kilang dibuka bukan hanya untuk golongan kaya, tapi juga mereka yang mengais makan anak isteri dari awal pagi. Ini kita fine sebagai rakyat. Tetapi di awal lockdown hari itu, kalau perkara ini mereka tutup kilang itu 1 bulan, daripada buka sampai hari ini beribu-ribu orang mati, beribu-ribu orang kena setiap hari. Yang rugi kita. Berapa tahun lagi kita nak lockdown? Buat kerja itu jangan alang-alang. Ini separuh masa yang ada hari ini. Beribu-ribu. Hari ini saja 6.000 lebih kes. Berapa ramai lagi kita yang nak mati? Ini adalah satu kerajaan yang gagal untuk menangani masalah. Karena apa kerajaan ini gagal menangani masalah? Karena otak mereka ini sibuk dengan projek, sibuk dengan kontrak, sibuk dengan tender, sibuk dengan penipu, sibuk dengan mengampu, sibuk dengan seperti mana yang keluar kenyataan ini. Jadi tidak ada waktu mereka untuk memikirkan apa yang perlu dibuat untuk rakyat. Perdana Menterinya pun perutusan. Bagaimana? Tak boleh bercakap live, tak boleh nak bercakap terus dekat kamera. Jadi inilah satu kegagalan. Lepas tu keluar pula kenyataan Perdana Menteri ceret beret. Apa punya benda lah macam ni? Ini bukan kerajaan bayang-bayang tau. Ini kerajaan Malaysia. Kamu yang jadi Perdana Menterinya. Orang-orang di sekeliling Perdana Menteri ni kenapa semua jadi kaki ampu ni? Tak ada ke orang yang punya idea yang bagus? Bila nak mengumumkan sesuatu tu dicek betul-betul. Betulkah ini benda ni untuk rakyat bagaimana? Ini saya rasa kerajaan ini betul-betul kerajaan yang dalamnya saya rasa 70% kaki ampu, kaki bodek. Selepas itu, kalau tak percaya kita lihat. Umum saja PRU ke-15 maka berpecah mereka pas akan nak bergabung dengan orang lain. UMNO tak payah cerita lah. Lepas tu bersatu ni, orang dia mungkin akan kembali lagi ke PHS. Kita akan tonton ini sebagai rakyat.
potong jari saya nih kalau saya cakap bohong. Ini akan berlaku. Karena apa? Karena kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan kaki bodek, kaki ampu. Yang mereka hanya inginkan kekuasaan dan jawatan yang mereka gilakan. Menipu duit rakyat. Ini adalah hakikat. Tetapi, saya harap PRU ke-15 ini nanti, jangan rakyat undi manusia-manusia yang jadi pemimpin yang ada hari ini, yang kita lihat menipu rakyat. Ini saya bercakap bukan untuk PHS, saya bukan bercakap untuk kerajaan ataupun penyokong mana-mana. Ini saya nak bercakap, hari ini bercakap untuk rakyat. Saya sebagai rakyat yang boleh bersuara di sini, supaya kawan-kawan rakyat yang lain boleh dengar. Supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Sudahlah, pemimpin-pemimpin tak payahlah nak jadi kaki ampu seperti ini. Meluat tahu rakyat dengar. Jadi inilah pencerahan saya hari ini untuk kita rakyat ini, sama-sama kita membantu sesama. Jangan kita nak mendengar apa yang pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini perkatakan. Ada yang nak perkatakan tak payah nak angkat bendera putih, nanti dia nak datang membantu. Tempat kau bolehlah, tempat orang lain, dun orang lain, parlimen orang lain yang dapat peruntukan yang berapa sen saja, kau orang hampir 4 juta dah dapat. Sekianlah pencerahan saya, dan saya harap kawan-kawan paham apa yang saya perkatakan tentang apa juga yang diperkatakan oleh media yang dikeluarkan oleh PAS ini. So sekian, terima kasih.